Antara paparan menarik hari ini, Mahfuz kena bayar Sanusi RM250,000. Terus bersama Pakatan Harapan, risiko bagi UMNO. Bersatu masih sokong Muhyiddin sebagai Presiden. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno berjaya dalam saman fitnahnya terhadap Mahfuz Omar berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan pembelian kenderaan pelbagai guna Toyota Velfire oleh syarikat air Darul Aman. Mahkamah Tinggi Alor Setar memerintahkan Naib Presiden Amanah itu membayar ganti rugi RM250,000 kepada pemimpin PAS tersebut. Pada tahun 2020, Sanusi mengancam untuk memfailkan saman fitnah terhadap Mahfuz dan beberapa pemimpin politik berhubung dakwaan itu. Peguam Yusariza Yusof dan Muhammad Faiz Fazil yang masing-masing mewakili Sanusi dan Mahfuz mengesahkan keputusan Hakim Arik Sanusi Yok Johari. Yusuf Fariza berkata Mahkamah Sipil membenarkan ganti rugi RM200,000 dan ganti rugi teladan RM50,000. Peguam itu menambah Mahkamah turut memerintahkan Mahfuz membayar kos RM30,000 kepada Sanusi. Faiz bagaimanapun berkata Mahkamah membenarkan permohonan Mahfuz untuk penangguhan sementara berhubung keputusan pembayaran ganti rugi sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan diselesaikan. Sama itu adalah berhubung dakwaan bahawa Sanusi yang juga pengurusi syarikat air Darul Aman Sdn Bhd menerima sebuah MPV Toyota Velfire hitam baru dengan nombor plat KEP 5000 untuk kegunaannya. Sanusi sebelum ini menafikan dakwaan itu dengan menjelaskan bahawa pembelian kenderaan itu sebenarnya dilakukan oleh Jawatankuasa Perolehan Aset Sadar secara dalaman dan mengikut had bajet yang ditetapkan. Katanya pembelian kenderaan terbabit dilakukan bagi kegunaan bersama ahli lembaga pengarah dan pegawai khana sadar. Sebaliknya, dia berkata dirinya hanya menggunakan dua kenderaan rasmi iaitu Volvo S90 dan Mercedes S320 yang dibeli bekas Menteri Besar Mukhlis Mahathir sebelum ini. Penganalisis menegaskan jika UMNO terus bersama Pakatan Harapan merupakan satu risiko yang perlu diterima dan hadapi untuk menjadi kerajaan. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berkata, harapan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang ditunjukkan pada Konvensyen Kerajaan Perpaduan di Ipoh, Perak baru-baru ini menegaskan hakikat yang ahli parti nasionalis itu harus terima menuju masa depan. Katanya UMNO memang tak boleh tubuh kerajaan sendiri. Kalau bersama Perikatan Nasional pula, bersatu jadi ancaman kerana tujuan ia ditubuhkan untuk ganti UMNO. Pengaruh PAS juga semakin melebar. Pengarah Eksekutif Ilham Center, Hiswamuddin Bakar, senada dengan pandangan tersebut, tapi Pakatan Harapan juga berdepan situasi sama. Katanya logiknya, kedua-dua gabungan parti memerlukan antara satu sama lain. PH memerlukan BN untuk melonjakkan sokongan seimbang undi Melayu yang mereka tidak perolehi. Manakala UMNO BN memerlukan PH untuk membawa undi bukan Melayu yang selama ini gagal diraih oleh MCA dan MIC. Zahid pada Konvensyen 28 Januari lepas berkata, beliau yakin kerajaan perpaduan akan kekal memerintah sehingga selepas PRU16 sekiranya semua peringkat dalam parti-parti gabungan mempertahankan keikhlasan dan kesepakatan diikuti dengan perundingan yang telus. Mazlan berkata UMNO sebaliknya tidak mempunyai banyak pilihan dalam persekitaran politik yang tidak lagi mengizinkan ia menjadi satu hegemonik. Katanya sepanjang tempoh bersama kerajaan, UMNO kena ambil kesempatan kembalikan sokongan Melayu yang bersamanya sebelum ini. Sementara itu, Hiswamuddin belum nampak tanda-tanda bahawa sokongannya UMNO BN hilang pada beberapa pilihan raya lalu memulih di sebalik optimis Zahid. Katanya ini kerana terdapat beberapa elemen penolakan terhadap UMNO masih belum dilakukan pembaik pulihan. Beliau bagaimanapun berkata situasi parti-parti Melayu lain menjelang PRU16 akan turut mempengaruhi undi Melayu. Ahmad Faizal Azumur menganggap kedudukan Muhyiddin Yassin sebagai Presiden amat selesa untuk mengemudi parti itu dalam penggal akan datang. Timbalan Presiden Bersatu itu berkata, mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu menunjukkan seluruh saf kepimpinan menyatakan sokongan padu terhadap Muhyiddin. Justru dia mempersoalkan sikap setengah pihak yang tidak dinamakannya kerana gemar terbawa-bawa kabar angin. Katanya, kenapa suka layan kabar angin? Saya fikir kedudukan beliau Muhyiddin sebagai Presiden amat selesa dan ini akan membolehkannya mengemudi Bersatu dan PN ke arah kejayaan yang lebih besar. Ahmad Faizal juga bekas ahli Parlimen Tambun berkata demikian ketika ditanya sejauh mana kebenaran spekulasi yang mendakwa terdapat kian berbeza-beza dalam Bersatu. Antaranya ada kumpulan tertentu yang tidak berpuas hati dengan hala tuju parti itu lalu mahu Muhyiddin digantikan. Ia turut dinyatakan ahli Parlimen Bagan Serai Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Faisal dalam sidang medianya pada 26 Disember lalu. Malah dia turut menamakan Hamzah sebagai calon yang sesuai mengepalai Bersatu. Bagaimanapun, Hamzah yang juga Setiausaha Agung Bersatu menyatakan parti itu berdiri teguh di belakang Muhyiddin selaku Presiden. Ahli Parlimen Larut itu menegaskan kepimpinan Bersatu bersetuju sebulat suara untuk meneruskan perjuangan mereka di bawah kepimpinan Muhyiddin. Penegasan itu sekaligus dilihat menafikan kabar angin yang mendakwa wujudnya kem tertentu dalam parti terbabit sehingga ada yang mahu Muhyiddin digantikan. Veteran UMNO Syahrir Samad pula mencadangkan agar tugas mengetua APN selaku blok pembangkang diambil alih oleh PAS. Syahrir berhujah begitu antara lain disebabkan sudah ada 6 ahli Parlimen Bersatu menyokong kerajaan perpaduan secara terbuka.
Ahmad Faizal berkata untuk mengetuai Barisan Pembangkang secara berwibawa, kepimpinan Muhyiddin adalah diperlukan. Katanya tanggungjawab PN yang bersatu sebagai pembangkang yang berwibawa akan lebih menyelah di bawah kepimpinan Muhyiddin. Ahmad Faizal juga menegaskan Muhyiddin memang dikenali sebagai seorang pemimpin dan tokoh yang amat prihatin terhadap isu rakyat. Katanya beliau juga berpengalaman luas dalam pentadbiran negara. Dalam perkembangan sama, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal menegaskan tiada sebarang pergolakan berlaku dalam saf kepimpinan parti itu. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.